Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita sambung dengan bab 3 ya. Okey, tengok pada paparan. Yang ini sama macam buku teks awak lah. Okey, bab 3 tentang visi, misi dan objektif perniagaan. Selalu kita sebut sebagai VMO. Okey, setiap perniagaan ataupun mana-mana organisasi lah mesti ada visi, misi dan objektif. Kalau awak tengok dekat sekolah masing-masing pun ada VMO setiap sekolah lah. Okey. Jadi dekat sini kita akan tengok apa maksud VMO, kemudian perbandingan antara beberapa perniagaan yang berbeza, ciri-ciri objektif, tujuan penetapan VMO, dan bagaimana menghasilkan VMO, kesan dia jika kita gagal mencapai, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan penilaian pencapaian VMO sebuah perniagaan. VMO tu visi, misi dan objektif. Kita tengok yang pertama. Kita akan lihat kepada penetapan visi misi ni. Kita tengok daripada maksud dulu. Maksud, visi, misi dan objektif perniagaan. Dalam buku teks ya, kat sini dinyatakan secara ringkasnya apa maksud visi tu. Visi tu menetapkan perancangan melibatkan fokus dan perancangan jangka panjang. Kalau visi awak ingat, fokus perancangan jangka masa panjang. Sebagai panduan untuk buat keputusan dan hala tuju perniagaan pada landasan yang betul. Itu visi jangka panjang. Misi pula satu pernyataan ringkas. Visi tadi jangka panjang, misi pula satu pernyataan ringkas untuk menjelaskan tujuan atau matlamat utama sebuah perniagaan. Kemudian objektif pula apa? Objektif pula dia lebih khusus. Visi tadi dia panjang, misi ni pernyataan ringkas tentang tujuan perniagaan, objektif pula pembentukan maklumat yang lebih khusus. Apa sasarannya, macam mana nak capai semua. Itu objektif. Jadi awak kena fahamlah V, M, O. Apa perbezaan antara ketiga-tiga tu. Setiap misi-visi perniagaan tu dia berbeza mengikut jenis perniagaan. Kalau perniagaan tu organisasi yang bermotifkan untung, OBU. Kat sini tengok contoh yang diberi Freda Global Ventures. Ini dalam buku teks ada. Selalunya kalau VMO untuk perniagaan yang OBU, organisasi yang bermotifkan untung, maksud dia mesti sama je lebih kurang. Matlamat dia, tujuan dia adalah untuk memaksimumkan untung tersebut. Kalau yang organisasi bukan bermotifkan untung, dia lebih kepada kebajikan. Kebajikan kepada ahli, kebajikan kepada masyarakat. Kemudian selalunya berbentuk persatuan. Ahli-ahli kelab. Kelab itu, kelab ini, kelab seni lukis. SMK Tanjung Rambutan. Awak dah habis sekolah, awak tubuhkan kelab. Itu lebih kepada OBBU. Kemudian kalau OBBU perlu didaftarkan dekat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Sebab dia bukannya syarikat apa-apa yang bermotifkan untung. Macam yang biasa awak dah belajar pada bab sebelum ni lah. Tengok pada ni pula. Misi, visi dan objektif OBBU. Termasuk firstnya memang untuk kepentingan orang ramai lah, untuk kebajikan. Tapi dia juga menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada ahli. Kalau tak, apa gunanya awak buat satu persatuan ataupun satu pertubuhan. Mestilah untuk menjaga ahli-ahli sendiri. Jadi, apa-apa sahaja OBU ke atau OBBU ke, mesti kita nak sesuatu objektif kita, misi kita, visi kita tu
boleh dicapai, okey, mesti dibuat secara cekap dan berkesan. Okey, tengok kepada, dia ada berbeza lah kalau awak tengok daripada buku teks sektor awam, sektor swasta. Okey, dia tak sama. Okey, kerajaan, okey, dia lebih menerapkan budaya korporat supaya sumber digunakan dengan cekap. Okey, jadi apa-apa pun VMO ni diikut jenis perniagaan tu macam mana, OBU, OBBU, kemudian ada swasta ke kerajaan ke, dia ada perbezaan dia yang awak boleh nampak lah bila kita comparekan satu-satu jenis persatuan ataupun jenis perniagaan tersebut. Okey, pertubuhan sukarela. Okey, apa maksud pertubuhan sukarela? Okey, dekat sini ya, kalau sukarela maknanya termasuk dalam OBBU lah, bukan bermotifkan untung. Dia ada 4 di sini. Okey, tumpuan pertubuhan sukarela ni dia ada 4. Bercorak kebajikan, okey, dan faedah sama ahli lah. Kemudian berfokuskan kepada perkhidmatan disediakan untuk ahli dan masyarakat. Aktiviti dia selaras, okey, dengan tujuan organisasi tersebut. Kalau organisasi awak tu, contoh dekat sini dia bagi pengakap. Jadi aktiviti tu kena selaras lah dengan apa yang ada dalam pengakap tu sendiri. Dia punya objektif dia, dia punya visi misi dia. Okey, jangan terpesong. Kemudian lebih dikenali dengan nama persatuan, kelab, yayasan, angkatan. Okey, yang itu pertubuhan sukarela. Dia bukan bawah syarikat ke perkongsian ke tidak. Okey. Tengok perbandingan antara OBU dengan OBBU ya. Okey, kalau organisasi bermotifkan untung, aktiviti dia lebih mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, kalau bukan bermotifkan untung, dia tertumpu aktiviti yang beri khidmat masyarakat. Macam tadilah. Okey, kalau kita ada perbezaan OBU tu buka syarikat. Syarikat tujuan dia untuk mendapatkan untung kan. Kalau yang bukan bermotifkan untung, contoh persatuan Seri Lukis saya sebut tadi, dia lebih memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli. Mungkin ada aktiviti yang menghasilkan seni daripada bahan buangan ke. Tapi semua tu untuk kebajikan ahli. Okay, mungkin ada benefitnya yang lain. Bukan semata-mata kepada ataupun ke arah keuntungan. Kemudian sumber kewangan pula, kalau organisasi bermotifkan untung, macam syarikat ke organisasi yang menjual barang dan perkhidmatan tadi, sumber modal dia daripada pemilik sendiri ataupun daripada pinjaman. Okay, pinjaman daripada mana-mana sumber pembiayaan dan juga daripada keuntungan perniagaan. Kalau yang OBBU bukan bermotifkan untung, dia sumber kewangan dia daripada pembiayaan kerajaan ataupun sumbangan dengan yuran keahlian. Okay, macam nak masuk persatuan Seri Lukis tu kena bayar lah mungkin 50 sebulan ataupun terpulang lah pada yang dipersetujui oleh semua ahli. Itu perbezaan antara OBU dan OBBU. Okey, tengok kepada ciri-ciri objektif perniagaan. Bila sebut ciri-ciri objektif perniagaan, terus dalam kepala awak, okey, kita ada ciri-ciri SMART. S-M-A-R-T. Sekarang kita tengok apa maksud SMART. Okey, objektif kita, perniagaan ni ada 2. Satu jangka pendek dan satu jangka panjang. Okey, apa maksud jangka pendek? Jangka pendek maksudnya organisasi tu dia nak capai matlamat tu, tempoh dia kurang daripada 5 tahun. Kalau objektif jangka panjang pula, tempoh masa dia lebih 5 tahun. Ingat ya, objektif perniagaan ada 2, jangka pendek, jangka panjang. Pendek within 5 years. Okay, panjang pula melebihi daripada 5 tahun. Dan ciri-ciri objektif yang bagus, dia kena ada ciri-ciri SMART ni. Okay, SMART ni akronim. Okay, S tu apa, M apa, A, R dan T. Kita tengok dekat sini. Okay, ini 5 ciri yang awak kena hafal lah. Okay, kita ada spesifik. Kita ada measurable, attainable, realistic dan time frame. Okay, itu ciri-ciri
ataupun perniagaan objektif perniagaan yang berkesan lah. Kita kena ada kelima-lima tu. Okey, spesifik tu, okey, apa maksud spesifik? Kita tengok. Okey, ciri spesifik maksud dia, objektif ni dia menekankan bahawa penyataan objektif tu dinyatakan secara khusus. Okey, selalunya spesifik merujuk pada suatu tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif. Okey, apa maksud kuantitatif? Kuantitatif ni maksudnya dalam bentuk bilangan. Okey, contoh ya, sebuah syarikat pengeluaran kereta dia cakap, kilang kami di Shah Alam akan mengeluarkan sebanyak 50,000 unit kereta untuk setiap tahun. Jadi 50,000 unit tu spesifik. Okey, kemudian dinyatakan kereta setiap tahun tu pun spesifik lah. Okey, cuma yang tadi 50,000 tu adalah dalam bentuk kuantitatif. Okey, measurable pula. Okey, apa maksud measurable? Measurable ni boleh diukur. Tengok contoh. Okey, merujuk kepada objektif yang ditetapkan dapat dibandingkan dengan pencapaian pada sebelum dan selepas satu aktiviti itu dilaksanakan. Okey, biasanya diukur dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang. Okey, tengok dekat sini ya. Dia contoh dia diukur dalam bentuk kuantitatif. Syarikat kereta sasarkan 100,000 unit kereta tahun 2017. Kemudian 2017 pula pada penghujung tahun tu, syarikat tu berjaya mengeluarkan 90,000 unit kereta sport. Okey, jadi dekat sini jurang yang wujud maknanya perbezaan dia 100,000 unit. Jadi dekat sini objektif dia sepatutnya nak capai 100,000 tapi dia gagal. Kekurangannya sebanyak 10,000 unit. Itu maksudnya boleh diukur. Okey. Kita bandingkan sebelum dan selepas. Ada kedua-dua maklumat tu. Itu boleh diukur. S, M. Okay, tadi kuantitatif. Kualitatif pula. Okey, dalam bentuk kualiti. Okey, kat sini dia kata tahun 2017 60,000 jenis. Okey. Jualan kereta sport. Jangkakan 40,000 sedan pada tahun 2017. Jadi perbezaan dia sebanyak 20,000 antara sport dan sedan tadi. Okey, itu kualitatif, kualiti, kuantitatif tadi, kuantiti, bilangan. Okey, A pula attainable. Boleh dicapai. Yang ini kita kena bandingkan objektif tu dengan tenaga kerja yang ada ataupun sumber-sumber yang ada. Okey, macam mana kita dapatkan contoh? Okey, contoh syarikat kereta tu objektif dia nak keluarkan sebanyak 50,000 unit kereta pada tahun 2017. Okey, 2016 syarikat tersebut hanya mengeluarkan sebanyak 40,000 unit. Okey, dengan menggunakan 75% sumber yang ada. Jadi, untuk mendapatkan 50,000 unit tu, okey, kita tengok sama ada sumber yang ada tu cukup tak untuk kita keluarkan bilangan yang kita nak target tadi. Jadi, apa-apa pun attainable tu, mesti tengok ya, berdasarkan tenaga ataupun sumber yang ada untuk awak capai objektif tersebut. Okey, realistik pula munasabah. Logik tak apa yang kita nak capai tu? Okey, kena ada sumber fizikal yang cukup, sumber manusia yang cukup. Kemudian mampu ke tidak untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okey, dekat sini dia ambil kira beberapa faktor lah.
Okey, kemampuan syarikat dalam aspek sumber yang ada. Sumber manusia, pengalaman, kemahiran, bilangan pekerja. Kemudian, pihak pengurusan juga boleh tengok pekerja-pekerja dia tu kemahiran apa yang mereka ada. Itu menunjukkan kat bahagian realistik tadi, munasabah tadi. Okey. Okay, contoh yang paling mudah lah. Okay, saya cakap saya nak keluarkan pastry. Okay, contoh pastry dan dapat dijual pada seluruh negara dalam tempoh masa tertentu. Okey, macam saya sebuah perniagaan yang baru buka, boleh tak saya terus mampu tak untuk jual pada seluruh negara? Selalunya kita akan berdikit-dikit kan. Dekat situ kita tengoklah sumber manusia tu cukup ke tidak. Kemudian pengetahuan atau bilangan pekerja tu mampu ke nak keluarkan sebanyak-banyaknya untuk awak pasarkan ke seluruh negara. Kemudian time frame pula, iaitu jangka masa. Tempoh masa yang perlu ada dalam sesuatu penentuan objektif perniagaan. Okey, dalam masa tu yang nak dicapai tu. Okey, tengok contoh yang diberikan daripada catagan ni. Okey, nak siapkan bangunan. Okey, dalam bulan Januari kita plan. Okey, sediakan tapak. Februari letak cerucuk. Mac membina rangka. April dan Mei baru kita lengkapkan bangunan tersebut. Nak bina bangunan tadi. Jadi dekat sini tempoh masa tu maknanya daripada bulan awal tadi, bulan berapa tadi? Bulan Januari tu sampai bulan Mei. Tempoh tersebut, okey, itu yang kita perlukan. Objektif kita nak capai, nak buatkan bangunan tu tadi. Itu time frame. Awak nampak dia punya jangka masa daripada bila ke bila untuk siapkan kerja. Okey, jadi itulah antara objektif, misi, visi objektif. Kemudian ciri-ciri objektif tadi. Okey, kita tengok pula kepada tujuan. Kenapa kita kena tetapkan visi ni tadi, VMO ni tadi. Okey. Visi ni tadi kita tahu dia adalah macam satu wawasan jangka panjang kan. Okey, jangka panjang. Okey, biasanya lebih 5 tahun lah kita sebut jangka panjang. Okey, nak tengok sebagai hala tuju syarikat tersebut. Okey, contohnya macam KFC Holding. Okey, awak tahu KFC kan? Okey, dia nak visi dia menjadi kumpulan perkhidmatan makanan bersepadu yang terbuka di rantau Asia Pasifik berdasarkan kualiti produk yang konsisten dan perkhidmatan luar biasa berfokuskan pelanggan. Jadi KFC tadi dia kena tumpukan. Okey, betul-betul macam mana nak usaha perkenalkan produk baru. Kualiti tu dekat semua cawangan kena sama, bagus je semua. Kemudian perkhidmatan pula tip-top, okay, proaktif. Kemudian budaya kerja ataupun adat resam cita rasa pelanggan dekat setiap daerah tu pun kita kena ambil tahu. Itu penetapan visi, okay, dalam jangka masa yang panjang. Contoh dekat buku teks ni dia bagi Petronas. Untuk menjadi pembekal minyak yang terkemuka bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Jadi dia kena rangka strategi lah untuk capai yang ni tadi. Pembekal minyak terkemuka dalam Malaysia dan peringkat antarabangsa. Apa yang syarikat Petronas tu kena buat? Okey. Jadi dekat sini kenalah ada pegawai eksekutif, pegawai pemasaran, pegawai pengeluaran, dia yang tetapkan peranan masing-masing. Sampaikan kepada pekerja A, sampaikan kepada pekerja B. Daripada atas ni dia turunkan apa yang syarikat ni nak capai dalam jangka masa panjang. Itu pentingnya catat organisasi. Nak tengok bos apa, di atas siapa, arahan kepada siapa,
siapa yang laksanakan? Okey, itu adalah visi. Okey, misi pula. Misi pula tadi maksud dia apa? Penyataan visi. Okey, visi tadi jangka panjang. Okey, misi pula sebab kenapa organisasi itu wujud pada masa ni. Okey, yang sekarang tujuan dia. Apa yang dia nak buat. Okey. Tujuan penetapan visi perniagaan adalah untuk memudahkan pihak pengurusan agihkan sumber. Okey, yang berkaitan dengan unit-unit dan bahagian-bahagian usaha perniagaan. Sebabnya visi ni dia spesifik. Okey, nak apa, nak macam mana. Okey, jadi semua-semua sumber ni sama ada manusia ke fizikal ni kena agihkan dengan betul, dengan tepat. Okey, secukupnya. Okay, jadinya visi ni dia asas. Okey, asas dalam penyataan objektif sesebuah perniagaan tu tadi. Okey, tengok dekat sini pun dinyatakan dalam bentuk carta organisasi juga. Sama juga daripada atas tadi pegawai, ada bahagian pengurusan, sampaikan kepada pekerja. Okey, pada atas dia sampaikan kepada bawah, jadi pekerja yang akan melaksanakan. Sama ada nak tengok boleh capai ke tidak, sama-sama berusaha daripada atas tu untuk laksanakan misi tersebut. Okey, objektif pula. Okey, kena ingat kena ada ciri-ciri SMART tadi. SMART. Okey, base dia. Okey, bawah tapak tu kita kena kuat pada objektif. Okey, kemudian pada masa terkini tu kena sediakan misi awak untuk capai apa visi jangka panjang kita. Tengok dia punya rajah ni pun awak boleh faham. Okey, objektif ni dia punya base, dia punya tapak. Okey. Tujuan pembentukan suatu objektif bergantung pada pembentukan visi dan misi yang telah ditetapkan. Okey. Penetapan objektif pula kena selaras. Selaras untuk mencapai yang atas ni tadi. Untuk mencapai misi, untuk mencapai visi. Jadi objektif tadi kena ingatlah, kena seboleh-bolehnya laksanakan ciri-ciri yang tepat tadi. S, M, A, R dan T. Ciri-ciri SMART. Okey. Yang ini menghasilkan visi-misi objektif bagi perniagaan tertentu. Okey, yang ni awak boleh tengok daripada buku teks. Okey. Okey, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Kena tengok dia punya titik pulang modal, dia punya pertumbuhan, dia punya maksimum untung, perkhidmatan, jualan dan dia punya share pasaran serta daya saing. Ini faktor yang perlu dipertimbangkan untuk tetapkan VMO bagi sesebuah perniagaan. Okey, jadi untuk terangkan titik pulang modal ni nanti saya akan terangkan seterusnya. Okey, untuk next class. Jadi topik hari ini kita stop di sini dulu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.